Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua sahabat penonton kita di rumah? Bersama dengan saya lagi, Da'i Hilman dalam Tanyalah Ustaz, titipan doa biar tahu jangan keliru. Saya doakan sahabat-sahabat penonton semua diberikan kesihatan dan dimewahkan rezeki. Seperti biasa, di awal pagi ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita merafakkan rasa syukur kerana masih lagi memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kita minta nikmat ini berkekalan sehingga ke akhir nyawa kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga mendoakan sahabat-sahabat kita yang mana terkena wabak COVID-19 ini segera sembuh dan kembali kepada pangkuan keluarga, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi saudara sahabat penonton semua, seperti biasa, Tanyalah Ustaz akan membincangkan topik-topik yang akan menghilangkan kekeliruan kita. Cuma pagi ini kita ada satu topik yang sangat hebat untuk kita bicarakan. Tapi sebelum itu, saya kira pagi ini lebih baik kita mulakan dengan sedikit bacaan doa daripada Al-Fadhil Ustaz Fakrul Radhi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuqni fihi ta'atal khashi'in washrah fihi sadri bi'inabatil mukhbitin bi'amanika ya amanal khaifin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, kurniakanlah kepadaku di bulan ini dengan ketaatan orang yang khusyuk. Lapangkan dadaku dengan taubatnya orang yang merendah diri. Dengan kekuatanmu, wahai tempat berlindung bagi orang yang ketakutan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, itulah sedikit bacaan doa daripada Al-Fadhil Ustaz Fakrul Radhi, dan mudah-mudahan doa ini menjadikan kita orang yang sentiasa tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jadikan kita insan yang baru dalam musim tempoh kawalan pergerakan, insya-Allah. Jadi saudara, meninggi diri tidak bermakna mulia, merendah diri tidak bermakna hina. Itulah topik yang akan kita bicarakan pada pagi ini, iaitu merendah diri. Siapakah ahli panel kita? Tak lain dan tak bukan ahli Ustaz Al-Fadhil Profesor Madya Datuk Dr. Iza Arif. Apa khabar Ustaz? Sihat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kata apa, Dr. Iza ni selalu orang sebut saya selalu dengar. Dr. Iza adalah salah seorang ustaz kesayangan rakyat Malaysia. Jadi masya-Allah, saya pun bercita-cita jadi seperti beliau. Allahu akbar. Mungkin senyuman lah Ustaz. Ustaz, seperti biasa saya nak bagi tahu Ustaz dan juga sahabat penonton, kita bersiaran langsung 2 jam, iaitu di TV3 kita akan tamat pada pukul 8, dan juga kita tambahan lagi setengah jam di TV9. Jadi terus setia dengan rancangan Tanyalah Ustaz daripada awal sehinggalah akhir, insya-Allah. Seperti biasa, sekiranya ada soalan boleh terus hubungi kita di talian 1800 881677 ataupun boleh WhatsApp kami di talian 011 1233 6480 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Seperti biasa, di ruangan Facebook live kami, saudara boleh berkongsi dengan rakan media sosial di Facebook dan juga tanya soalan di ruangan gambar saya dan juga Al-Fadhil Ustaz. Jadi tanpa selengahkan masa, Ustaz, hari ini tajuk kita hikmah merendah diri. Dan tajuk ini saya kira dengan situasi kita dalam bulan mulia ni sangat baik untuk kita bicarakan. Sebagai mukadimahnya, apakah yang kita nak bicarakan, nak bagi tahu pada sahabat penonton kita topik kita pada pagi ini? Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Da'i Hilman, para penonton, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pertama-tamanya kerana kita dapat sama-sama hari ini menghidupkan malam-malam 10 akhir Ramadan. Dan ini merupakan satu nikmat yang luar biasa, tuan-tuan. Ramai orang nak masuk malam Al-Qadar. Ada dalam kalangan mereka menunggu malam Al-Qadar, tetapi Allah lebih sayang mereka. Allah ambil umur mereka. Bayangkan tuan-tuan, kita ni Allah dah bagi peluang berada di 10 akhir Ramadan, dan Nabi Muhammad bila masuk 10 akhir Ramadan,
Nabi akan melakukan ibadat sebanyak mungkin. Bahkan sehingga Nabi SAW menggalakkan kepada kita orang Islam, orang lelaki, saddul mi'zar, iaitu ikat kain. Lebih kurang begitulah tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan membicarakan satu topik yang saya rasa sangat penting. Ya, bahawa kita ini jangan hidup dalam keadaan yang menyombong diri. Ada kalanya kita ni merasakan yang kita ni hebat semua benda. Apa yang hebat saya pun tidak tahu tuan-tuan. Kadang-kadang saya bermuhasabah diri, apa yang ada pada kita ini hanya pinjaman. Itu sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Manusia ni hebat macam mana pun Da'i Hilman, kita akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Bila diuji itu, kita akan cakap apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita daripada Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaya, Masya Allah, berapa ramai orang kaya, hati tak tenang. Betul tak? Betul. Ada orang kaya tak tenang. Ada yang sampai peringkat bunuh diri ketika musim Covid. Tak boleh nak terima keadaan terkurung dalam rumah yang agam. Bayangkan, ada pula tuan-tuan dan puan, diorang ni bukan main ada ilmu yang banyak, tetapi hanya dengan sedikit ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin dengan disebabkan sakit tu tak payah banyak-banyak. Stroke sudah cukup. Minor stroke. Dia panggil minor stroke. Minor stroke ni sikit je. Dia tak payah mati sebelah badan. Kena bahagian kepala. Arwah ayah saya kena bahagian kepala. Sampaikan tanda tangan pun tak ingat. Walaupun lepasan universiti, tak ingat tanda tangan. Hanya kerana minor stroke. Jadi kita nak sombong apa? Kita hebat, bang. Kita tak hebat, bang. Sementara je ilmu ni. Allah akan ambil anytime. Handsome. Handsome sekejap je. Da'i Hilman handsome. Akan sampai satu masa, umur yang telah ditetapkan, muka akan berubah. Dulunya tak ada kedut, sekarang akan ada kedut. Dulu rambutnya hitam, sekarang sudah ada keputih-putihan. Nampak tak? Gigi dulunya gagah perkasa, gigit apa semua pecah. Tetapi hari ini tidak, gigi yang pecah. Sebab apa? Sudah hilang kalsiumnya, kurang kalsiumnya, macam-macam lagi. Oleh sebab itu, kita baliklah kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, yang mana kata Nabi SAW ini disifatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi ni adalah Al-Quran. So Al-Quran mengajar kita apa benda? Pertama, mengajar kita jangan sombong. Ini yang Allah sebut di dalam surah Luqman ayat 13, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu pandang orang sebelah muka, tak nampak pun, macam tengok macam itulah lebih kurang. Ya, wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan di jalan atas muka bumi dengan takbur dan sombong. Ini ditafsirkan oleh kebanyakan ulama-ulama tafsir seperti Al-Qurtubi, As-Sayis, ya, Al-Jassas, mengatakan bahawa orang sombong ini tidak ada faedahnya. Kalau orang-orang macam ni, jangan kita tengok. Wala tamshi fil ardi maraha. Allah pesan jangan sekali-kali kamu jalan atas muka bumi dengan sombong dan bongkak. Wala tamshi, larangan. Maksudnya haram hukum berbuat demikian. Itu akhlak Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Nabi SAW dia tidak pernah sombong. Yang kedua, Nabi SAW, tuan-tuan dan puan, berpegang dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Furqan ayat 63. Apa kata Allah? Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka ni tuan-tuan dan puan jalan atas muka bumi nampaknya haibah tetapi tawaduk. Itu hebat. Nabi Muhammad SAW tak nampak hina, tapi tawaduk. Siapa Nabi Muhammad SAW? Ar-Rasul. Yang Allah sebut dalam Quran cukup banyak nama Muhammad SAW. Ada dalam Ahmadnya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Tengok, ya Allah, Nabi Muhammad tuan-tuan, hebatnya Allah sifatkan dalam Al-Quran. Sampai peringkat tuan-tuan, kalau kita tengok wajah dia tu, dah sudah memadai. Nabi Yusuf, dia mewarisi apa yang ada pada Nabi Yusuf. Mewarisi apa yang ada pada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dia mewarisi apa yang ada pada Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Semua kehebatan ni ada. Dia mewarisi apa yang ada pada Nabi Sulaiman. Apa lagi tuan-tuan? Tetapi tawaduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semayang malam tak tinggal. Tengok sampai Aisyah radhiyallahu anha, dia sebut kepada Nabi, kenapa kamu semayang sampai bengkak kaki? Kan Allah dah maafkan semua dosa-dosa kamu yang dulu dan yang akan datang.
dan kamu adalah orang yang pertama masuk syurga Allah Ta'ala. Kenapa? Jawab Nabi dengan begitu simple, dengan tawaduknya. Afala akunu abdan syakura. Tak bolehkah aku ni nak menjadi hamba yang bersyukur dalam banyak ramai-ramai manusia, jutaan manusia, berbilion manusia, aku terpilih untuk menjadi Rasul. Ini akhlak Nabi Muhammad SAW. Dan paling penting, kalau kita baca dalam Syama'il Rasul, kitab-kitab, belilah tuan-tuan dan puan buku akhlak-akhlak Nabi ni tuan-tuan. Antaranya Syama'il Rasul. Beli, jangan risau. Sebab tak rugi kita beli tu. Kita baca, kita dapat faedah. Anak kita baca, anak kita dapat faedah. Tambah-tambah musim PKP ni. Buku habis semua baca. Sampai tak tahu nak baca apa dah. 2 kali khatam buku. Kalau buku sikit banyaklah beberapa kali khatam kita. Tapi kalau banyak buku kan faedahnya banyak. Dalam Syama'il Rasul, Nabi paling suka senyuman. Allah. Jadi apa lagi tuan-tuan? Jadi itu sebabnya muslimin muslimat, 2 akhlak Nabi kita kena ambil. Pertama, Nabi tak sombong. Yang kedua, Nabi SAW sangat tawaduk. Dan jalan di atas muka bumi ini, bila Nabi berjalan, nampak tawaduknya. Tetapi orang sangat takut pada Nabi SAW. Nampak hormat pada Nabi Muhammad SAW. Itu hebatnya. Dia ada haibah wa tawadu'a. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Satu, orang kata apa, nasihat yang baik untuk kita. Apabila Rasulullah SAW seorang manusia yang paling mulia di atas muka bumi ini dan orang yang paling tawaduk, tapi tetap juga nampak hebat walau bagaimana sekalipun. Jadi itulah satu motivasi bagi kita semua insya-Allah. Saya nak bacakan satu soalan yang bertuah pada pagi ini, iaitu daripada Johari Hasnah daripada Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi, serta kru-kru yang dirahmati Allah. Ustaz, bagaimanakah kita nak mendidik dan mengamalkan sikap merendah diri pada keluarga seperti yang dituntut dalam Islam? Adakah orang yang tak ada perasaan merendah diri adalah sahabat syaitan dan iblis? Mohon pencerahan Ustaz biar tahu, jangan keliru. Terima kasih Ustaz Izzah Arif dan Da'i Hilman. Sama-sama. Bukan saya yang jawab tapi Ustaz yang kena jawab. Okey, senang saja kalau kita nak jawab ni soalan tuan-tuan. Kenapa iblis dilaknat oleh Allah daripada mula sampailah ke penghujung hayat? Dan iblis ni dah minta dengan Allah, Allah makbulkan doa dia. Allah makbulkan apa yang dia minta. Dia nak mati nanti last. Dan pada hari kiamat baru dia mati. Bila mati nanti dia akan dimasukkan dalam neraka terus. Fidarkil asfali minan nar. Mana duduk di bawah patak api neraka bersama dengan orang munafik dan sebagainya. Tuan-tuan, kenapa iblis dikeluarkan daripada syurga? Tak lain dan tak bukan sebab takbur. Itu Syekh Habib Saleh mengatakan bahawa semua maksiat kamu boleh bertaubat. Kecuali sombong. Sombong tak boleh ubah bang. Tak boleh ubah. Ada satu penyakit ni lah. Takkan ubah. Takkan boleh ubah kita. Kerana apa? Sebab kita ini ada sifat sombong. Maka sombong itu pastinya sifat iblis. Disebabkan sombong, walaupun dia paling dekat dengan Allah Ta'ala satu ketika dulu, paling banyak beribadah depan Allah Azza wa Jalla satu ketika dulu dalam syurga, tetapi akhirnya dilaknat hanya dengan satu perkataan, iaitu sombong. Jadi sombong ni, kalau iblis ketuanya, orang-orang sombong adalah anak-anak ataupun sahabat-sahabat rapat kepada iblis. Wa'iyazubillahi min zalik. Itu penting. Macam mana kita nak merapatkan ataupun mengajar anak-anak kita agar tidak sombong? Tuan-tuan, kalau kita berpunya, kita kena didik anak kita agar tidak berpunya, agar kita tidak berpunya. Maknanya kita berpunya, tapi kita kena didik anak-anak seakan-akan dia tidak berpunya. Kita bagi, tetapi dia kena berjimat. Dia kena belajar. Jangan bagi semua, lepas tu dia tak tahu macam mana nak bersyukur. Tengok, orang yang tak erti bersyukur, dia akan takbur. Kena ajar anak mensyukuri apa yang Allah bagi, apa yang dia ada. Dan ketika itulah tuan-tuan dan puan, dia akan belajar untuk tawaduk. Bila ke sekolah, dia tidak mengatakan yang dia adalah anak seseorang yang hebat. Dia tak akan bagi tahu yang dia adalah orang yang kaya. Dia tidak akan bagi tahu yang dia gini. Sebab dia tahu itu semua hanya sepinjaman. Bahkan ada setengah-setengah anak-anak ni tuan-tuan, dia pergi ke sekolah bila orang kata, bapak kau orang kaya. Tak adalah, yang kaya tu bapak aku tak kaya pun. Itu sebab aku datang belajar. Tengok, dia belajar untuk tawaduk. Itu tawaduk tu. Dia anak seseorang tetapi sangat tawaduk. Daripada kecil sudah kita ajar, jangan belagak depan orang, banyak bantu orang. Bila kita bantu, jangan menunjuk-nunjuk. Semua itu sebenarnya adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Tetapi ingat, jangan pula kan kita berpunya, tetapi didik anak macam tidak berpunya sampai kita kedekut. Itu tak boleh pula. Kena faham, kena pandai, dia panggil neraca, memahami
maksud dalam mendidik antara takbur dan juga dengan bakhul, al-bukhul. Kena pandai tu. Jangan kita tak nak bagi anak kita bakhil, sombong, tetapi sampai mendidik anak jadi bakhil, tu tak boleh juga. Dia kena didik to be a balance. Di antara takbur dengan bakhil ni kita kena ajar anak-anak agar tidak sombong, pada masa yang sama dia menghargai apa sahaja yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepadanya. Sebagai contoh kedua saya bagi contoh. Hari ni kita makan banyak masa kita makan dengan anak-anak dan isteri. Bila kita makan tuan-tuan, alhamdulillah walaupun kita ni orang berpunya, ingat bila anak kita makan, bila anak-anak kita sedang menjamu selera, pastikan dia menghargai nikmat yang ada itu dengan menghabiskan semua makanan. Maksudnya makanan yang ada dalam pinggan dia lah. Jangan ada yang dia buang. Sebab bila dia buang, bila dia tak menghargai, itulah yang akan menyebabkan dia tidak tahu bagaimana nak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dan akhirnya membawa dia kepada kesombongan. Wa'iyadzubillah. Itu sebab bila pergi sekolah, dia tengok makanan tak banyak, tak ada masalah lah, rumah aku memang ini, makan sikit-sikit buang terus. Jadi orang yang tak ada duit, orang yang yang mungkin kekurangan, dia akan kata, mewahnya kalau akulah dapat apa yang dia ada, kan suka. Tengok. Inilah kita kena sama-sama menunjukkan benda yang baik di rumah. Jadi contoh yang terbaik daripada mak bapak tu penting. Mak bapak adalah madrasah kepada anak-anak tu. Kalau mak bapak menunjuk-nunjuk, mak bapak sombong, insya-Allah anak-anak pun akan bawa ke situ. Wallahu alam. Baik, satu pesanan yang baik. Apabila ustaz sebutkan tadi, iblis satu hamba yang taat kepada Allah SWT, tapi disebabkan sombong saja, Allah buangkan dia daripada syurga dan dibiarkan hidup nanti di akhir nanti dalam neraka. Itu satu pesanan yang dahsyat untuk kita tu. Saya nak bacakan satu soalan lagi daripada Facebook, daripada Ram Desaru. Mesti daripada Desaru ni. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam 21 Ramadan. Saya ingin bertanya, mengapa manusia lebih merendah diri sesama manusia dari merendah diri pada Allah? Adakah merendah diri boleh jatuh darjat seseorang? Bagaimana untuk membentuk anak-anak agar tidak meninggi diri terhadap ibu bapa? Ada anak-anak hari ini sombong meninggi diri dari sifat merendah diri apabila telah berjaya. Di manakah silapnya? Apa pandangan Ustaz? Saya kira ada dua soalan kat sini Ustaz. Satu, bagaimana kita nak merendah diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bagaimana kita nak mendidik anak kita, zuriat keturunan kita jadi orang yang merendah diri. Silakan. Okey, pertama bagaimana kita nak mendekatkan atau merendah diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Balik kepada ayat yang saya katakan tadi. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nikmat yang Allah bagi ni semua daripada Allah dan Allah akan ambil balik. Bila kita meletakkan prinsip hidup kita, semua yang ada ini adalah pinjaman Allah Azza wa Jalla. Pangkat, pinjaman Allah. Kekayaan, pinjaman Allah. Sahabat handai, pinjaman Allah. Anak-anak, pinjaman Allah. Apa lagi? Kekayaan, pinjaman Allah. Semua yang kita ada adalah milik Allah. Anytime Allah boleh ambil. Dalam sekelip mata. Allah ambil. Anak, Allah boleh ambil sekelip mata. Apa lagi? Harta, Allah boleh ambil sekelip mata. Kena tipu sekejap je. Nampak tak? Dia, tuan-tuan, inilah yang dikatakan at-taqarrub ilallah bisyukur. Kita mendekatkan diri kita dengan Allah Azza wa Jalla dengan kesyukuran. Maksud kesyukuran, kita melihat semua yang ada dengan kita ini adalah pinjaman daripada Allah Azza wa Jalla. Itu yang kita kena ambil perhatian. Ya, itu pertama. Macam mana kita nak mendekatkan nak tawaduk dengan Allah Subhanahu wa Taala. Yang kedua, kita nak tawaduk dengan Allah Subhanahu wa Taala, selain daripada yang pertama tadi menganggap ia pinjaman, yang kedua at-tasyakkur. Kena sentiasa bersyukur dengan apa saja yang Allah bagi. Nampak sikit syukur, alhamdulillah. Syukur ni banyak, ada dengan lidah. Alhamdulillah allazi at'amana. Dengan rahmat Allah telah memberikan kami dengan segala nikmat makanan dan sebagainya. Tengok, kita mensyukuri dengan lidah. Mensyukuri dengan apa? Mensyukuri dengan ata'. Memberi zakat, sedekah, wakaf, belanja orang makan, it'amut ta'am. Itu dipanggil apa? Dipanggil orang kata apa? Menunjukkan betapa kita ini bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nombor dua. Nombor tiga, bitahajjud. Banyakkan sembahyang malam, tuan-tuan. Itu kita letakkan dahi kita atas lantai. Kaya macam mana pun, pangkat besar mana pun,
tuan-tuan, tak ada lagi orang yang pangkat besar dia sujud ke atas. Dia sujud ke atas macam tak ada. Dia tetap bila sembahyang dia akan sujud sama macam orang lain sujud. Nampak? Bila dia meninggal dunia dia akan fikir, hebat macam mana pun, kaya macam mana pun, van jenazah juga dia akan naik. Jarang orang walaupun dia kaya, rumah dia ada 7 kereta mewah, jarang angkat jenazah pakai kereta mewah tersebut. Betul tak? Ke ada? Tak ada. Tak ada. Tetap telefon van jenazah masjid yang telah diwakafkan oleh orang-orang tertentu, oleh jemaah, van jenazah tu juga yang dia naik. Padahal kat rumah tu apa kereta tak ada. Kereta sama tinggi dengan saya, kereta tinggi sikit, kereta kecil tetapi harganya besar. Wah, semua tu tuan-tuan mainan je. Tengok kereta kecil je kereta ni. Tengok harga tu dia 900,000. Ya Allahu Akbar, terkejut kita tengok. Ini dipanggil kereta mampu tengok. Betul, kereta mampu tengok. Tapi tuan-tuan, bila dia meninggal, tak ada anak-anak kata, masukkan kereta ni, ayah ni suka betul bawa kereta ni. Suka betul. Tuan-tuan, tetap saya teringat, saya terkesan dengan seorang hamba Allah. Jutawan, orang Johor. Bangsa Johor ni memang hebat. Dia kaya-kaya sungguh tuan-tuan. Ada hotel apa semua kan. Naik kereta dengan dia. Kereta dia ni, dia kereta sport lah. Dia bawa saya naik saja test pusing kat Putrajaya tu. Dia orang Johor tapi duduk kat Putrajaya. Duduk kat KL. Jadi bawa naik Putrajaya. Ya Allah. Kereta memang sedap betul. Saya pusing belakang tengok enjin kat belakang. 2 orang. Harga 1.4 juta. Saya kata Masya Allah. Mahal betul kereta. Allah Ustaz, rezeki Tuhan bagi. Tak disebut. Rezeki Tuhan bagi Ustaz. Kalau saya mati Ustaz, masa ni saya nak merasa bawa kereta ni Ustaz. Saya bawa pergi masjid, saya bawa pergi surau, saya bawa lah pergi bisnes apa semua kan. Tapi pada masa yang sama, Ustaz, bila saya mati Ustaz, saya tetap tinggalkan kereta ni kat anak-anak isteri saya lah. Dia orang jual adalah dapat duit balik kan. Tapi nak bagi tahu, takkan adanya dia ni walaupun dia suka kereta sport, nanti anak-anak dia ambil dia masukkan kereta sport hantar ke kuburan. Tak ada. Tetap masjid tu sebab dia wakafkan beberapa van jenazah dekat beberapa masjid dan surau. Sebab apa? Sebab dia nak ingat bahawa satu hari aku akan naik kereta tu. Walaupun tak naik kereta yang dia beli tu, dia akan naik kereta yang dekat-dekat dengan rumah dia. Nak bayangkan, kita kena sentiasa letakkan dahi kita itu di bawah. Sujud di waktu malam. Masa itulah kita akan rasa betapa hinanya kita di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana kita nak didik anak-anak? Tak lain dan tak bukan daripada contoh tauladan kita. Kalau kita sombong, kalau kita angkuh, kalau kita suka meninggi diri, maka kita akan rosak. Walau bagaimanapun kena faham nak meninggi diri ni ataupun nak menunjuk-nunjuk ni, dia ada juga kaedah-kaedah dia. Ada setengah orang kata jangan menunjuk, berdosa, haram. Tak, dia ada keadaan-keadaan yang boleh menyebabkan haram, ada keadaan-keadaan yang dibenarkan untuk kita menunjuk. Bila pastikan kita kena bersama lagi lah. Lepas ni nak tanyalah Ustaz. Jadi gitu. kita nak berehat seketika Ustaz. Saudara, bulan yang berkat, bulan Ramadan ini, jangan lupa kita titipkan setiap hari kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini, tanyalah Ustaz, titipan doa biar tahu, jangan keliru. Allahumma arhamna bil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tamshi fil ardi maraha. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Sadaqallahul azim. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, kerana sesungguhnya kamu tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung.
Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu. Tanyalah Ustaz, titipan doa biar tahu jangan keliru. Kita masih lagi dengan tajuk kita, hikmah merendah diri, dengan Al-Fadhil Profesor Madya Datuk Dr. Izzahar Arif. Jadi sahabat penonton boleh terus hubungi kita di talian 1800881677 ataupun boleh WhatsApp kami di talian 011123364880 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan. Jadi sebelum kita pergi dengan perbincangan kita, saya nak bacakan sedikit update terkini statistik COVID-19 di Malaysia. Jadi jumlah keseluruhan kes yang discharge ataupun keluar wad yang sembuh iaitu 5,281 termasuk yang terbaharu iaitu 58 orang yang sembuh. Alhamdulillah, dan kita mohon sahabat kita semua di luar sana untuk jaga penjarakan sosial dan kita berdoa agar rantaian wabak COVID-19 ini dapat kita putuskan dalam kalangan masyarakat kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat penonton, jadi kita akan teruskan dengan perbincangan kita, hikmah merendah diri. Jadi saya akan teruskan dengan soalan di Facebook daripada Nur Hayati Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Serta kru Tanyalah Ustaz, apakah sifat zuhud boleh dikaitkan dengan merendah diri, dan bukankah segala sifat yang baik melambangkan mukmin yang sejati dapat dijadikan contoh pada agama lain untuk menarik mereka mengenali Islam? Mohon pencerahan. Terima kasih. Kak Yat Bandar Tasik Puteri Selangor. Satu soalan yang bagus, Ustaz. Hikmah merendah diri dikatakan perlu ada satu sifat zuhud. Bagaimana pendapat Ustaz? Silakan. Betul. Apabila kita bercakap tentang merendah diri, itu bermaksudnya kita kena zuhud. Zuhud tidak bermaksud kita ini berpakaian kotor. Zuhud tidak bermaksud kita ini tidak ada harta. Zuhud tidak bermaksud kita ini jadi miskin, minta jadi miskin, ataupun kita sengaja tidak mahu bekerja sebab nak jadi zuhud. Itu tidak betul. Nabi SAW menggalakkan kita mencari rezeki. Betul tak? Khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang terbaik dengan keluarga dia. Bila dia akan terbaik? Jadi dengan keluarga dia. Tak lain dan tak bukan ketika dia memberi nafkah. Siapkan segala keperluan ahli keluarga. Itu adalah merupakan galakan dalam Islam, menyuruh kita mencari rezeki untuk keluarga. Pada masa yang sama, kita diminta untuk apa? Untuk mencari harta sebanyak mungkin. Daripada situ kita akan dapat buat apa? Dapat buat apa yang Islam suruh dalam Al-Quran. Islam suruh berzakat. Kan? Banyak ayat-ayat tentang zakat menyuruh kita ini membayar zakat, ingat kepada orang fakir miskin, ingat kepada asnaf. Betul tak? Satu. Yang kedua, wakaf. Nak wakaf ni kalau tak ada duit, macam mana kita nak wakaf? Kalau kita tak ada harta. Nampak tak? Yang ketiga, macam mana kita nak bagi makan? Sedangkan Nabi SAW kata, it'amut ta'am. Banyak bagi makan pada orang. Tadkhulul jannata bisalam. Kamu akan masuk syurga Allah dalam keadaan selamat. Tiga. Nombor 4, nak bagi hadiah. Perbanyakkan bagi hadiah. Bila kamu bagi hadiah, akan bertambahlah kasih sayang. Nak bagi hadiah macam mana kalau kita tak ada harta? Jadi oleh sebab itu, kita kena ada harta. Kena cari kekayaan. Tetapi dengan kekayaan itu, kita meletakkan pada tempatnya. I'ti kulladhi haqqin haqqah. Bagi setiap hak itu pada haknya. So kita tahu mana nak letak harta tu. Kita tahu mana nak letak kita punya kewibawaan dia. Takkan jadi pemimpin kita nak kena tenang, kena jadi lembik, kena nampak nampak tidak orang kata tidak ada kekuatan. Nanti musuh-musuh akan tengok apa ni pemimpin dia lemah. Nampak tak? Itu sebabnya Nabi SAW bila pergi perang, Nabi adalah orang yang paling gagah dilihat. Dalam peperangan Badar, dalam peperangan Uhud, dalam peperangan Hunain dan sebagainya. Nampak tak kehebatan Nabi Muhammad SAW? Ada baju besinya, ada kuda-kuda yang terbaik Nabi pakai, pedang Nabi pedang yang paling hebat. Jadi sebenarnya zuhud itu kita meletakkan hak ataupun kekayaan itu, apa yang kita miliki, nikmat yang kita ada pada tempatnya. Orang yang zuhud, dia ada harta, dia tak kedekut. Itu zuhud. Orang yang zuhud, dia ada ilmu, dia sebarkan. Itu zuhud. Orang yang mempunyai nikmat yang banyak, tetapi dia selalu menyebut bahawa ini pinjaman Allah, itu adalah zuhud. Zuhud ini kelihatan pada wajahnya
kelihatan pada perwatakannya, kelihatan pada cara hidup dia, melambangkan yang dia ini tidak menyombong dan membongkak diri. Kalau Imam Al-Ghazali menyifatkan golongan ini, golongan yang tidak tertipu dengan nikmat yang Allah beri, atau lebih dikenali sebagai ghurur. Ingat, ghurur ni nikmat depan mata, tapi dia tersilap guna dengan nikmat itu sehingga menyebabkan dia tersadai di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena ingat, zuhud itu penting, tawaduk itu penting, dan jangan sekali-kali kita ada sifat meninggi diri kerana ia amat merugikan kita. Walau bagaimanapun, Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dia menjelaskan tidak salah kita meninggi diri kepada orang yang sombong. Orang tu sombong, kita terpaksa menunjukkan yang kita lagi sombong daripada dia. Sombong daripada dia tu untuk mendidik dia agar tidak sombong. Siapa kamu sampai nak sombong? Kamu jangan nampak yang orang lain semua rendah. Kadang-kadang dia ni pangkat rendah saja, tetapi dia punya bongkak je mengalahkan jutawan. Dia tak tahu yang dia bercakap tu dengan jutawan. Jadi jutawan tu punya lawak baik, tak cakap apa. Tapi bila orang tu menyombong diri, terpaksalah jutawan tu menunjukkan yang dia ini bukan orang-orang yang biasa-biasa. Dia adalah orang yang luar biasa. Tetapi dia tidak mahu menunjuk. Jadi boleh kita untuk menunjuk dan mengajar orang-orang seperti itu. Yang kedua, ditakdib. Ya, yang tadi ditakdib. Yang pertama ni untuk mengajar. Yang kedua, ditaklim. Nak mengajak orang. Mengajak dan mendidik orang lain. Macam mana kita nak buat? Contoh, kita bayar zakat. Bayar zakat dulu pernah kita buat di TV3 buat juga kan, lembaga zakat, pusat zakat Selangor, lembaga zakat Selangor, pusat zakat wilayah persekutuan. Dia buat macam mana? Dia menggalakkan orang bayar zakat. Itu sebab bila bayar zakat dia tunjuk cek yang besar, nak tunjuk kepada orang, wow, syarikat ni bayar zakat, syarikat ni bayar zakat, nak menggalakkan. Kalau ikutkan bayar zakat ni tutup apa nak tunjuk ke orang, sedekah tutup dalam apa tunjuk ke orang, biar Allah saja tahu. Tak, nak mengajar orang, nak mengajak orang lain bayar zakat, itu dibenarkan. Tu dia tak terpanggil sombong tu, angkat letak katakan syarikat dai sebagai contoh, bayar zakat kepada pusat zakat negeri-negeri sebanyak 1 juta ringgit. Adakah sombong? Tak sombong. Sebab nak menggalakkan syarikat-syarikat yang sama taraf dengan syarikat da'i ini tadi untuk bayar zakat sama. Kita menggalakkan orang buat benda yang sama. Itu tak apa. Mana kata dalam kehidupan ni zuhud tidak bermakna miskin. Ya. Tapi kita gunakan harta dengan jalan yang betul. Itulah sebenarnya zuhud. Saya nak bacakan satu soalan lagi daripada WhatsApp. Assalamualaikum Al-Fadhil Ustaz, Da'i dan Kukru Tajilah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dikatakan bahawa tidak akan masuk syurga orang yang ada sifat sombong dalam hatinya walau sebesar zarah. Mohon Al-Fadhil Ustaz huraikan. Terima kasih daripada Tok Ambok, Sadong Jaya, Semarahan, Sarawak. Satu soalan yang bagus. Sekiranya ada sekelumit dalam hati tidak masuk syurga, bagaimana Ustaz? Silakan. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir. Yang mana hadis ini menunjukkan bahawa Nabi kata orang yang ada sikit zarah perasaan sombong, ada sikit je, dia takkan masuk syurga Allah Azza wa Jalla. Apa maksudnya tu? Daripada sikit inilah dia akan jadi besar. Daripada sikit inilah dia akan menyebabkan atau menggurus hati orang-orang susah, orang-orang fakir miskin. Itu sebabnya jangan ada sedikit pun. Sebab daripada sedikit dia akan menjadi besar. Asalnya dia dia menunjuk ataupun dia bercakap nak kata yang dia ni alim, dia ni pandai, dia komen saja. Komen, kata contoh hari ni laman sosial lah. Kita banyak laman sosial kan. Nak komen, katakan da'i. Saya nak tegur da'i. Kenapa saya nak tegur da'i Hilman dalam laman sosial? Nampak tak? Bila saya tegur da'i dalam laman sosial, padahal you boleh kontak pun da'i Hilman. Tapi dia cakap dalam bentuk mengatakan da'i Hilman punya pandangan tu salah. Asalnya niat dia baik. Tetapi ada sikit dia nak tunjuk bahawa dia lebih pandai daripada da'i Hilman. Akhirnya bila orang komen, ada yang hentam dia hentam balik orang. Akhirnya bila dia hentam balik orang ataupun orang mula tak setuju dengan pandangan dia, da'i Hilman siapa yang tak kenal. Jadi bila orang pun kata da'i Hilman bukan calang-calang, dia pun tahu takkanlah awak nak komen macam ni. Akan berlaku konflik, perbalahan dalam laman sosial.
Jadi dia terpaksa cakap lebih banyak yang dia ni pandai, dia belajar lagi tahu, dia dah lama dalam bidang ni, dah makan garam lebih banyak, sampai darah tinggi dan sebagainya. Akhirnya dia akan membuka dia punya kehebatan sehingga dia lupa itu adalah pinjaman. Pada masa yang sama dia akan membuka keaiban seseorang. Ini cukup risau. Mana kata dalam kehidupan kita ni kena ada berhati-hati. Sangat-sangat. Itu sebabnya macam saya sendiri pun saya antara yang yang aktif, walaupun saya ahli akademik, saya aktif dalam laman sosial. Saya dalam Instagram, dalam Facebook, tak ramai mana, lebih kurang 500,000 juta dalam Facebook dan Instagram. Bukan riak tu, nak bagi tahu je, kan. Tapi kalau ada kesilapan kawan-kawan, ya, ada orang yang mempunyai pandangan yang berbeza dengan kita, saya tidak akan tak akan gunakan laman sosial saya untuk membuka aib orang tu. Saya tak nak nanti daripada 500,000 orang yang follow tu dalam Instagram atau Facebook, saya akan dapat dosa. Semua akan kutuk lah sebagainya. Saya akan gunakan laman sosial untuk kebaikan saja. Sebarkan kebaikan, letakkan benda-benda yang baik, yang positif. Kalau saya rasa tak setuju dengan pandangan Hilman, saya akan cari nombor telefon Hilman. Bukan payah nak cari nombor telefon ni. Telefon dai-dai yang lain. Maka akan keluarlah. Dapat nombor, saya akan telefon. Dai, apa cerita? Keluar kata kenyataan-kenyataan macam ni. Bila kita gunakan laman sosial pada tempat yang salah, yang akhirnya akan membawa kepada apa? Kepada riak dan membuka keaiban orang lain. Na'udzubillah. Daripada riak yang sedikit tu, dia akan membuat menjadi riak yang besar, takbur yang lebih besar, akhirnya membuka dan memperlekeh orang lain. Wa'iyadzubillah, ini zalik. Itu yang paling risau. Ustaz, tadi saya tertarik apabila Ustaz kata media sosial ni kita gunakan untuk kita postkan benda-benda yang baik, positif dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita berniat baik, tapi netizen yang menghukum kita dengan keadaan dia kata ini adalah perbuatan yang menunjuk-nunjuk dan riak. Apa pandangan Ustaz? Bagaimana kita nak bendung benda ni? Baik, itu sebabnya kita kena pandai menggunakan ayat, kata-kata. Saya belajar banyak daripada orang-orang lama, macam mana kita nak menulis, ya, macam mana kita nak letakkan ayat. Saya belajar dengan siapa? Saya belajar dengan penerbit-penerbit televisyen. Saya dengan dalam media dakwah ni di televisyen daripada 2008 lagi. Dengan Tanyalah Ustaz 2008 lagi. Daripada seorang-seorang sampai berdua lah sekarang. Akan datang ni raya ni 3 pula. Baik. Nampak tak? Jadi bayangkan, saya banyak belajar dengan penerbit-penerbit ni. Ustaz, pasal penerbit-penerbit itu sangat menarik. Cuma kita nak berak seketika, boleh Ustaz? Rehat lagi, kita rehat dulu. InsyaAllah, sahabat penonton semua, jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini, Tanyalah Ustaz, titipan doa, biar tahu, jangan keliru. Daripada Sayyidina Mu'adz bin Anas radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang meninggalkan pakaian yang indah dan cantik dengan tujuan merendah diri kepada Allah, sedangkan ia mampu berbuat demikian, maka Allah memanggilnya di hari kiamat di hadapan khalayak ramai. Kemudian Allah menyuruhnya memilih pakaian yang dia suka daripada berbagai-bagai pakaian iman. Hadis riwayat Tirmizi. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu. Tanyalah Ustaz, titipan doa biar tahu, jangan keliru. Kita masih lagi dengan tajuk kita, hikmah merendah diri, bersama dengan Al-Fadhil Profesor Madya Datuk Dr. Izhar Arif. Jadi saudara, sahabat penonton semua, boleh terus hubungi kita di talian 18881677 ataupun boleh WhatsApp kami di talian 011123364480 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan mengenai tajuk kita pada pagi ini. Tadi sebelum kita berehat, Al-Fadhil Ustaz, saya tanyakan mengenai soalan mengenai bagaimana kita kadang-kadang nak buat baik tapi ada orang menganggap kita ni riak, takbur dan sebagainya. Terutamanya apabila melibatkan media sosial yang kita post sahaja dan kita orang tak tahu reaksi sebenar kita. Jadi ada Ustaz kata tadi banyaklah belajar dan sebagainya. Saya nak Ustaz cerita, sambung balik cerita mengenai pengalaman Ustaz, bagaimana kita nak melatih diri kita, penulisan dan sebagainya. Silakan. Okey, dia sebenarnya saya banyak belajar ya. Selain daripada tulisan akademik di universiti tu, tak usah kira lah, itu
bab akademik kan. Tapi untuk laman sosial ni, untuk kita bercakap dalam laman sosial, untuk kita bercakap dalam televisyen, untuk kita bercakap dalam ceramah yang ribuan orang, apa yang perlu kita belajar? Kita kena tahu menggunakan ayat-ayat positif. Jadi itu sebabnya bila kita ceramah, kita buat rakaman di televisyen, kadang-kadang penerbit dia nampak tau. Dalam TV dia nampak. Dia kata, Ustaz, cut. Kalau yang rakaman ni, cut. Cut tu memang dahsyat lah. Orang tengok, wah, setengah jam, hebat, padat. Dia tak tahu yang rakam tu 2 jam. Kan? Dia potong rapat sebab banyak sangat cut. Tapi nak bagi tahu, cut tu pelajaran. Bayangkan Ustaz, ayat tu tak sesuai guna. Ayat tu tak sesuai guna. Bayangkan ayat tu tak sesuai guna. Kalau ikutkan kita pensyarah universiti. Dia penerbit. Boleh cakap kat kita ayat tu tak sesuai. Dan kalau saya nak sombong, who are you? Kan? Wah, itu dah maqam tinggi. Maknanya nak menyombong lah tu. Who are you? Tapi tak boleh. Kita ni kena belajar daripada siapa pun. Kadang-kadang dengan kameraman ni, abang-abang kameraman ni, semua orang-orang hebat ni. Dia pengalaman dia banyak. Ustaz, muka Ustaz tak sesuai. Muka Ustaz nampak tu. Ustaz kena sengit sikit. Baju Ustaz tak sesuai. Dia ajar kita. Di situlah kita belajar. Al-hikmah dhalatul mu'min. Kita ni, kadang-kadang kita tak tahu bahawa ilmu itu datang depan mata. Kadang-kadang terlepas kita dengan ilmu tersebut. Jadi, untuk memastikan orang ni tak buruk sangka kat kita, kita tu kena berhati-hati daripada awal. Itu yang pertama. Yang kedua, kena tulis dengan ikhlas. Hati kena betul. Nombor 3, orang yang membaca pun kena husnuzan, baik sangka. Orang ambil gambar, belakang dia ada buku-buku. Nak menunjuk dah tu, kita negatif. Kita kena positif. Wah, banyaknya buku kat belakang. Suka ada banyak buku kan? Gitu. Itu ayat-ayat positif yang menggalakkan orang untuk buat benda baik. Dia makna kata dalam sikap positif ini bukan one side je dengan izin. Dia kena ada both side, Ustaz. Kedua-dua side. Kedua-dua side tu kena ada positive vibe tu sendiri. InsyaAllah. Saya mungkin kita Ustaz mengenai pasal positive vibe ni ataupun kata apa semangat positif ni, kita nak lihat satu tayangan video iaitu daripada ketua pengarah kita sendiri iaitu Datuk Dr. Noor Hisham. Kita lihat seketika. Saya rasa itu pengiktirafan untuk negara kita. Apa yang penting yang saya ialah kita Kementerian Kesihatan bekerja sebagai satu pasukan. Tapi apa yang kita harus bersyukur dan saya juga ambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua kementerian dan menteri-menteri yang datang bersama untuk bekerjasama untuk melaksanakan MCO ni. Dan juga kita kena ucapkan terima kasih kepada barisan hadapan sama ada daripada pihak kesihatan ataupun polis diraja Malaysia dan mereka yang tampil ke depan untuk melaksanakan. Jadi saya rasa pengiktirafan itu bukan untuk saya tapi untuk negara. Itulah sedikit sebanyak orang kata apa ringkasan kata-kata yang kita petik daripada Ketua Pengarah Kesihatan kita, Datuk Dr. Noor Hisham. Sekarang ni orang kata dialah hero kita lah, kita barisan paling hadapan untuk membanteras wabak COVID-19 ini. Saya tertarik dengan kata-katanya, pengiktirafan bukan untuk saya tetapi untuk negara. Petikan kata-kata daripada hero kebanggaan kita ni semua adalah saya kira satu contoh yang sangat baik untuk kita telusuri dan juga kita teladani. Saya nak bacakan satu soalan yang berkait rapat dengan VT kita tadi daripada Nur Hayati Ismail daripada Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Serta kru tanyalah Ustaz. Seseorang yang merendah diri atau low profile sebagai contoh pengarah Kementerian Kesihatan Malaysia, beliau kelihatan tenang dan bersahaja dalam menyelesaikan sesuatu isu ataupun menjawab sebarang pertanyaan dalam menangani wabak COVID-19. Apakah sifat tenang, tidak ego, mudah mesra dengan orang bawahan, ciri-ciri mulia seorang pegawai atasan atau pemimpin sehingga anak-anak kecil pun mengagumi beliau, malah seluruh rakyat? Inikah hikmahnya jika kita merendah diri? Mohon Ustaz kongsikan pandangan. Terima kasih. Kak Yat, Bandar Tasik Puteri, Rawang, Selangor. Suatu soalan yang bagus. Nak minta Ustaz komen sikit mengenai isunya kita ni bila mana kita duduk atas, kita masih lagi merendah diri kita dan menjadi contoh yang baik.
Kadang-kadang macam Kak Ayat ni sebut tadi, sampai anak-anak pun kagum dengan Dr. Nur Hisham ni sendiri. Sampai kan saya lihat ada warga-warga yang bukan Muslim dan bukan Melayu sekalipun sangat berbangga dengan Dr. Nur Hisham ni. Pendapat Ustaz, silakan. Ya, saya memang tidak pernah lepas. Ya, setiap kali Datuk Dr. Nur Hisham menyampaikan taklimat di dalam televisyen, saya akan berada di hadapan televisyen. Ya, dengan mak mertua saya, dengan isteri saya, dengan anak-anak, kita akan tengok dengan penuh kesabaran. Bila kita lihat setiap ungkapan-ungkapan yang dikeluarkan dengan pangkat yang dia ada, dengan jawatan yang sangat tinggi, ya, tetapi dia sangat turun ke bawah. Jadi ini satu akhlak yang sangat mulia, ya, yang mana ia satu akhlak yang diajar oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi perkara-perkara inilah yang perlu kita ikut dan kita teladani, ya, dengan tenangnya, tidak memperlekehkan orang lain. Itu yang paling penting. Jangan memperlekehkan orang lain. Bila kita memperlekehkan orang lain, kama tadinu tudan. Hari ini awak perlekehkan orang, suatu hari orang akan perlekehkan kamu. Hari ini kamu kritik orang, orang akan kritik kamu balik. Perasan tak? Ini akhlak Islam. Islam mengajar kita untuk menghormati antara satu sama lain. Sama juga dalam bidang akademik. Macam saya dalam bidang akademik, kita duduk kat universiti, semua orang ada kepakaran. Kalau nak kata awak pandai, tak, awak tak pandai. Sebab dalam universiti tu 70 ke 80% semua ada PhD. Doktor. Nak siap doktor tu macam-macam pancaroba nak dapat kan. Ada yang 6 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun, mengikut pada rezeki masing-masing. Ada yang tak lulus langsung. Tapi nak bagi tahu, semua orang pandai-pandai. Jadi apa yang kita nak sombongkan? Jadi kita jangan perlekehkan orang tu. Oh, itu profesor tu tak bagus, dia tak hebat. Kita buka ruang untuk orang mengkritik kita. Tengok, Datuk Dr. Nur Hisham tak pernah membuka keaiban mana-mana pihak. Tetapi dia menceritakan benda-benda yang fakta, pada masa yang sama menceritakan benda-benda yang positif, dia mengajak kita untuk jadi baik sama. Allah hebat. Jadi bila kita dengar tu, masuk ke hati bang. Tak payah jadi ustaz pun tak apa. Pakar dalam bidang perubatan, pakar bedah pun, dia bercakap tu masuk dalam hati. Itu sudah cukup dah. Maknanya hubungan dia dengan Allah baik, hubungan dia dengan manusia baik. Itulah yang dinamakan tawaduk. Itulah yang dinamakan merendah diri, yang tidak akan merugikan diri sendiri. Wallahu alam. Satu pesanan yang baik. Apabila Ustaz kata tadi, bila cakap daripada hati akan sampai ke hati. Tak perlu pun nak jadi ustaz apabila kita nak menasihati orang, tapi perlu cakap daripada hati dan ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu soalan lagi daripada Facebook, daripada Hashim Yahya. Assalamualaikum Ustaz dan Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ikutlah resmi padi. Makin tunduk, makin berisi. Jangan contohi perangai manusia. Makin berada, makin berdongak. Apakah pegangan ataupun sandaran supaya ketika merendah diri tidak terasa terhina, tapi sebaliknya merasai suatu kemuliaan? Mohon pencerahan daripada Ustaz. Bagaimana Ustaz? Kita nak rasa apabila kita merendah diri, tak rasa hina. Tapi kita rasa bila merendah, kita rasa mulia. Bagaimana Ustaz? Silakan. Okey, apa kaedah untuk kita berbuat sesuatu amalan, sesuatu perkara, kita merendah diri tetapi tak nampak hina. Ya, tetapi bila kita berada di situ, kita akan nampak hebat. Pertama, kata para ulama, ziyaratun nas wal akal min ta'amihim. Kita ni, walaupun kita ada pangkat, walaupun kita ada jawatan, walaupun kita ada nama yang hebat, tapi kita tidak rasa kita hanya duduk di tempat tertentu saja, tak. Kita boleh makan bersama dengan orang-orang kebiasaan. Itu hebat. Itu sebabnya tuan-tuan dan puan, cuba kita lihat kalau viral yang di Pertuan Agong dan Permaisuri Agong berhenti makan. Makan simple, dia beli kuih tepi jalan, ya, tanpa nak meletakkan diri dia mesti kena duduk kat hotel 5 bintang 6 bintang, tak. Menyebabkan rakyat rasa dekat dengan pemimpin, dekat dengan rakyat, dengan pemimpin kita, dengan raja. Ini cukup hebat. Itu sebab ini yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi ini orang yang pertama masuk syurga Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW orang yang tak ada dosa lah, maksum, tak ada dosa. Allahumma salli ala Muhammad. Bayangkan boleh duduk lepak dengan orang muda. Lepak dengan orang muda. Orang muda hoa-hoa dia dengar dia Nabi SAW. Duduk dengan orang tua-tua pun sama juga. Kadang-kadang Nabi nampak
lari sikit dia orang ni, Nabi tegur. Ingat mati, Nabi bagi tahu. Nampak tak? Jadi Nabi ni dia boleh masuk dengan semua pihak. Dengan orang makcik-makcik dekat pasar, orang-orang dekat kawasan-kawasan Masjid Nabawi, semua tu Nabi boleh masuk. Itu sebabnya Nabi bila Nabi meninggal dunia, rasa kehilangannya. Kerana apa? Nabi boleh masuk dengan orang yang bawah dan orang yang tinggi. Maksudnya Nabi ni dia tak ada letakkan dia ni di mana-mana. Dia meletakkan diri dia ada satu level yang tersendiri, iaitu level tawaduk. Pada masa yang sama ada haibah. Ada dia punya haibah ni bahasa Melayu apa dia? Kalau Haibah. itu bukan hebat dia. Dia haibah. Haibah ni aura dia tu, aura. Ustaz. Dia tawaduk tapi dia ada aura tersendiri. Orang tengok, hebatnya. Orang tengok dia. Jadi dalam hal ini kita kena sentiasa berada dengan orang bawahan. Nombor 2, itharun nas wasyafaqah ilaihim. Sentiasa ada perasaan tanya khabar orang. Itu tanda kita ni tawaduk. Kita merendah diri. Macam mana orang kita, macam mana budak-budak kita, macam mana rakan-rakan kita. Kita dah naik pangkat ni. Dah naik pangkat. Kena fikir kawan yang tak naik pangkat. Ada setengah orang dia naik pangkat, ini aku punya nasib aku, rezeki qada dan qadar aku. Kau siapa? Kenapa lambat sangat naik pangkat tu? Kau punya pasal. Dia akan fikir macam tu. Bila orang macam ni, dia tidak ada perasaan ithar ke atas orang lain. Itu sebabnya kita kena fikir macam mana kawan kita nak naik pangkat juga. Macam mana kawan kita nak berjaya ni. Kita kena tolong dia. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tapi masalahnya ada setengah-setengah orang tu, kawan bagi nasihat, kawan bagi semangat, dia menyampah pula. Itu sikap lah. Sikap. Sepatutnya kita kena saling bantu-membantu. Kita naik, kita tarik kawan naik. Bukan kita naik, kita potong tali. Itu kena ingat. Bagi semua penjawat-penjawat awam, semua yang bekerja dekat agensi-agensi swasta, kena saling tolong-menolong antara each other. Bila kamu tolong orang, Allah tolong kamu. Percayalah, itulah akhlak yang diajar oleh Nabi kita dan diajar oleh para ulama. Ya, rahimahumullah. Mana kata dalam kehidupan kita ni macam biasa, saya mulakan tadi, sekiranya kita merendahkan diri tidak bermakna kita hina. Jadi jangan risau untuk kita merendah diri, mudah-mudahan kita ni pandang mulia, insya-Allah. Saya nak bacakan satu soalan lagi daripada Facebook, daripada Casey. Wow, dia punya nama lain macam Ustaz. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Juga kru-kru TV9 dan TV3. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kadang-kadang bila kita merendah diri, kita akan dipijak orang. Kalau meninggi diri dikatakan pula sombong. Jadi bagaimanakah yang seharusnya kita nak mendidik diri kita untuk sentiasa merendah diri? Soalan yang bagus. Kadang-kadang kita ni dah cukup merendah diri pula, tapi dipijak-pijak, dihina pula Ustaz. Bagaimana Ustaz? Silakan. Okey, itu sebabnya kita nak kembali kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tawaduk. Mana ada orang pijak dia? Nampak tak? Nabi tawaduk. Mana ada orang berani pijak dia? Musuh pun gerun. Musuh tengok daripada jauh pun takut. Ada musuh nak masuk Islam tapi takut. Dia takut kena bunuh dengan musuh-musuh yang lain. Tapi nak bagi tahu Nabi ni dia tawaduk, pada masa yang sama dia ada haibah yang saya katakan ada aura. Bagaimana kita nak elakkan daripada kita dipijak? Kita kena ada prinsip. Kita tawaduk tapi pada masa yang sama ada prinsip. Kita tidak benarkan orang memijak kita, mentang-mentang kita baik, pemurah, orang pinjam duit, nak pinjam duit kita bagi, nak pinjam. Tak boleh. Kita pemurah, tetapi pemurah kepada orang yang berhak. Nampak? Tapi kalau orang tu jenis suka meminjam, kejap-kejap pinjam, dah tahu dia pinjam tak bayar, ni masalah dia. Adakah kita kena bagi? Jangan. Sebab apa? Kita akan mendatangkan mudarat pada kita. Jadi oleh sebab itu, kita kena ada prinsip. Kita kena tegur dia, kena bagi nasihat kat dia. Jadi itu menyebabkan orang akan rasa segan. Pada masa yang sama orang tak nampak kita kedekut. Sebab apa? Sebab dia nampak orang ini orang tu kita selalu memberi ke orang lain, bantu orang sana sini, bantu orang-orang yang susah, zakat tak pernah putus, sentiasa menderma dekat surau dan masjid. Masya-Allah. Jadi orang tengok dari satu aspek dia ni hebat. Pemurah dan sebagainya. Tapi pada satu aspek yang lain dia tegas. Kalau orang datang saya saja, tolonglah bagi saya makan, saya tak ada duit. Padahal dah bagi minggu lepas. Nak lagi, jadi meminta-minta. Ada setengah orang suka meminta-minta. Itu sebabnya pusat zakat, lembaga zakat apa semua ni kan. Dia orang sangat detail. Orang kata kenapalah duit zakat tak bagi bagi je kat orang fakir miskin. Bang, tak boleh bang. Ada setengah orang dia nak pijaknya duit zakat ni. Maksud saya pijak ni maksud mana? Dia dah dapat, dia nak lagi. Macam dia seorang ni miskin kat atas muka bumi ni.
Ramai lagi orang lain. Jadi itu sebabnya pusat zakat, lembaga zakat sangat jaga dan berhati-hati sebab ini amanah orang. Betul. Saya bayar zakat. Apa ni dai bayar zakat. Semua orang bayar zakat. Jadi kita nak benda tu sampai kepada semua yang berhak. Jadi kenalah tahu orang ni betul ke, Layak ke layak tidak dan ke sebagainya. tidak. Jadi benda-benda macam tu yang kita kena ambil perhatian. Jadi kadang-kadang kita ni perlu ada pandangan positif dulu sebelum Ya. kita letakkan pandangan negatif. Ustaz, kita nak berehat seketika, berehat lagi insya-Allah. Wah, banyak betul rehat kita ya. Jadi insya-Allah sahabat penonton semua, jangan ke mana-mana. Dakwah biar tanyalah Ustaz sampaikan. Kembali lagi selepas ini, biar tahu jangan keliru. اللهم ارحمنا بالقرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم. Dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman yang diridainya ialah mereka yang berjalan di bumi dengan sopan santun, dan apabila orang-orang yang berkelakuan kurang adab hadapkan kata-kata kepada mereka, mereka menjawab dengan perkataan yang selamat dari perkara yang tidak diingini. Alhamdulillah, mari kita lagi dalam majlis ilmu. Tanyalah Ustaz, titipan doa biar tahu jangan keliru. Bersama dengan Al-Fadil Profesor Madya Datuk Dr. Izhar Arif. Kita membicarakan tajuk hikmah merendah diri. Jadi, saudara, sahabat penonton semua, saya mengucapkan terima kasih kerana masih lagi setia dengan Tanyalah Ustaz kerana kita sudah sejam bersiaran langsung. Jadi, insya-Allah kita akan teruskan dengan soalan-soalan daripada sahabat kita di media sosial. Iaitu sekarang saya nak bacakan satu soalan daripada Facebook, daripada Imran Syakir. Assalamualaikum Ustaz Da'i, moga dalam rahmat ilahi selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Merendah diri juga erti kepada sifat tawaduk. Sifat merendah diri atau tawaduk ini berkaitan dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Namun dari perbuatan amalan, apakah yang perlu diambil kira untuk menjaga dua hubungan ini dengan seimbang? Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang kata orang kaya sahaja yang perlu bertawaduk dan merendah diri. Bagaimana pula dengan orang yang miskin? Dari segi manakah ketawadukan mereka itu perlu ditunjukkan? Soalan yang bagus, Ustaz. Mana kata yang pertama, bagaimana kita nak simbangkan hablum minallah wa hablum minan nas? Yang kedua, selalu orang sebut orang kaya je kena tawaduk. Orang yang miskin pula bagaimana? Silakan. Okey, menarik satu soalan daripada sahabat kita. Bagaimana kita nak seimbangkan antara hablum minallah dengan hablum minan nas? Tawaduk dengan Allah, tawaduk dengan manusia. Tawaduk dengan Allah, tak payah kita buat pelik-pelik. Allah bagi benda yang mudah je kepada kita untuk kita amalkan. Ya, amalkan ya solat tahajud, jangan tinggal. Amalkan membaca Al-Quran. Itu adalah kalamullah. Kita boleh bercakap dengan sultan pun kita happy dah. Ya, kita boleh dapat cakap dengan sultan, menjunjung kasih tuanku. Happy, ingat sampai bila-bila, masuk dalam Facebook, Instagram. Sebab dapat berdialog dengan sultan. Bagaimana dapat berdialog dengan Malikin Nas, raja segala manusia. Nampak tak? Raja segala alam. Jadi kita patut gembira. Itu dipanggil hablum minallah. Baca, bercakap dengan Allah. Alhamdulillah, bila kita membaca kan, kita baca Quran ni, kalau kita faham, tu sebab penting kita faham bahasa Arab ni. Kalau ada yang ada rezeki boleh belajar bahasa Arab, belajarlah. Ya, kalau bahasa Inggeris kita boleh belajar, bahasa Perancis boleh belajar, bahasa Cina boleh belajar, bahasa India boleh belajar. Kenapa tidak bahasa Arab kan? Cuba bahasa Al-Quran. Kita baca kan. Kadang-kadang kita baca, saya selalu lepas subuh kan. Sekarang ni tak boleh ceramah. Ceramah pun online je sekarang. Jadi kita buka kan. Bagi saya baca kan. Kadang-kadang air mata keluar je sendiri. Sebab kita tengok dialog tu. Dialog yang cantik antara Allah dengan Nabi Muhammad, kisah-kisah para nabi dan rasul. Allahu akbar. Keluar air mata kita. Bercerita tentang neraka dan syurga, keluar air mata. Itu dialog.
So kita banyakkan membaca. Itu mendekatkan diri kita dengan Allah Azza wa Jalla. Nombor 3, tuan-tuan dan puan, jangan tinggal benda-benda yang wajib yang disuruh oleh Allah Azza wa Jalla. Allah suruh puasa, puasalah elok-elok kan. Puasa bukan puasa dahaga, tahan dahaga dan lapar dan dahaga saja, tetapi kita tahan segala-galanya, kita akan dapat kenikmatan. Tu sebab Nabi Allah sebut dalam hadis Qudusi, as-saumun li. Puasa itu hak aku. Nampak tak? Jadi oleh sebab itu tuan-tuan, itu hubungan dengan Allah kena jaga. Hubungan dengan manusia pastinya secara jelas kita kena pastikan yang kita ini tidak menyakitkan hati orang dengan cara kita. Tu kita kena belajar juga. Kan? Setengah orang tu, orang yang bercakap tu tak sakit hati pun. Dia tidak ada menunjuk ataupun meninggi diri. Dia memberi nasihat, tapi orang tu terlalu negatif pula. Itu pun satu hal juga. Jadi dua-dua kena mainkan peranan. Manusia dengan manusia ni kena mainkan peranan. Maknanya A yang bercakap kena mainkan peranan, yang B kena mainkan peranan. Kan? Dan yang mendengar ni B ni pula, dia kena sentiasa menganggap ad-dinun nasihah. Setiap daripada kita adalah sentiasa mendengar nasihat, memberi nasihat. Kita akan dapat faedah. Jadi sebagai contoh daripada yang kedua ni juga, hablum minan nas, dia berkait dengan soalan yang nombor 2. Macam mana adakah tawaduk itu hanya untuk orang kaya saja? Tak. Tawaduk ni semua. Setiap orang dia akan ada dia punya level dia. Mana orang kaya, memang pastilah orang kaya itu sudah pastilah. Yang ada nikmat bukan orang kaya saja, orang sihat. Contoh, umur dah 69 tahun. Tak ada penyakit. Saya tengok budak-budak zaman sekarang ni, penyakit semua mati belaka. Waduh, dia ni 69 dah tapi tak ada sakit. Dia sebenarnya itu pun takbur walaupun dia miskin. Duit dia tak ada tapi kesihatan dia ada. Nampak tak? Ada setengah orang dia tak kaya. Pakai kereta kecil, rumah kecil tapi anak semua cantik-cantik. Aku tengok aku ni tak tahulah keturunan aku ni memang keturunan Nabi Yusuf kot. Oh boy. Yang lain aku tengok semua hidung sepek je. Aku ni tengok anak-anak semua hidung tajam lah macam orang kata apa, memang tajam lah, cantik-cantik, handsome lah semua. Boy, kita tak kaya duit tapi anak-anak kita cantik. Itu pun menyebabkan takbur. Takbur ni bukan pada duit saja, bukan pada harta semata-mata. Kadang-kadang segala nikmat yang kita ada. Nikmat yang ada. Kadang-kadang taksi je. Taksi bukan orang kaya, betul tak? Dia orang kata apa? Kais pagi makan pagi. Maknanya dia memang bergantung dengan customer yang naik. Saya tahu kita daripada KLIA naik taksi kan. Tanya macam mana bang hari ni bisnes sebenarnya? Allah teruk Ustaz. Baru 2 orang Ustaz. Allah, kita dengar tahu dah, kesian. Tahu. Dia kata kadang-kadang Ustaz keluar pagi balik malam baru 4 customer. Tunggu kat KLIA tu. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, kita tahu dia orang susah. Tapi kadang-kadang dia orang mu cerita. Dia kata, Ustaz, kadang-kadang Ustaz, kita ni sama-sama kita, walaupun sombong tak tunggu orang tu, orang kaya Ustaz. Antara kami pun. Allah baru pergi basuh kereta, kita dah condemn kereta orang lain. Tengok. Kadang-kadang sama-sama sendiri pun, dia akan membawa kepada riak dan takbur. Jadi oleh sebab itu, riak dan takbur ni bukan untuk orang kaya saja. Untuk orang miskin pun sama juga. Sama-sama miskin pun, dia akan ada riak dia. Akan ada sombong dia. Orang kaya sama-sama dia, ada sombong dia dan ada riak dia. Jadi oleh sebab itu, jagalah hati masing-masing. InsyaAllah kita akan tergolong daripada orang yang berjaya dunia, berjaya akhirat. Mana kata dalam kehidupan kita ni tak semesti orang kaya. Cuma orang miskin juga dia ada taraf. Dia kena tawaduk dia. Mana kata setiap peringkat tu ada. Saya nak bacakan satu soalan daripada Facebook, daripada Nurul Hidayah Saifuddin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara untuk mengelakkan orang lain mempelekehkan diri sendiri? Kadang-kadang orang lain tidak menghormati yang rendah diri. Perlukah seseorang yang tinggi taraf dan memegang jawatan meninggi diri supaya orang lain menghormatinya dalam masa yang sama mudah urusannya? Sekian, terima kasih. Saya kira soalan ni apabila orang yang ada jawatan ni Ustaz, kadang-kadang dia mungkin kena ada ego sikit, takut orang bawah pijak dia sebagainya. Macam mana Ustaz? Okey. Dia kena ingat, dia berbeza kalau kita sebagai pemimpin, kita sebagai orang yang ada pangkat dan sentiasa dilihat oleh orang lain. Kita kena tunjukkan apa yang kita ada, semoga orang lain tahu itu adalah tanggungjawab yang perlu kita buat bersama. Sebagai contoh,
awal-awal 20-an saya ingat. Awal-awal tahun 20-an. 20-an maksudnya 20-an lah kan. 2000. Bukan. Awal-awal 2008, 2010 lah. 2010. 2020-an saya baru habis belajar. Jadi awal 2010 gitulah. Masa tu kita aktif ceramah, aktif kuliah-kuliah di masjid dan surau di sekitar Lembah Kelang. Jadi kadang-kadang ialah dalam kalangan emang sesama pensyarah ni dia akan bercakap, dia kata ini ceramah-ceramah ni tak siaplah PhD. Tengok. Ayat tu dia panggil ayat yang kadang-kadang kita tersentap tau. Saya ingat tu Datuk Dr. Harundin dia pesan kat saya. Dia kata sibuk macam mana pun kita, dia kata pesan. Sibuk macam mana pun kita, jangan lupa masjid. Jangan lupa sebarkan ilmu di masjid dan surau. Itu satu. Nombor dua, jangan lupa kerja hakiki. Jangan lupa kerja hakiki. Maksudnya jangan lupa dia punya, orang kata apa? Kita punya kerja dekat universiti. Macam saya kat universiti, sebab saya minta nasihat dia. Dia tahu saya kat UKM dan dia pun dari profesor di UKM. Dia sibuk dekat ceramah. Dia antara otai lah dekat TV3 dulu ni. TV3, TV9 ni dia otai. Ya, tuan-tuan dan puan. Ya, jadi bayangkan tuan-tuan dan puan, dia kata dia sibuk dalam dakwah, sibuk dalam perubatan Islam. Pada masa yang sama, kerja dekat pejabat siap. Dia timbalan dekan, kerja dia siap. Lepas tu buku dia banyak, artikel dia banyak dan orang merujuk dia. Nampak tak? Jadi maknanya dia terpaksa menunjuk. Adakah itu sombong? Tak. Dia terpaksa menunjukkan kepada orang bahawa kerja kita ini jalan seperti biasa. Menunjukkan benda yang baik tak apa. Agar orang apa? Maknanya kerja dia di luar penuh, di dalam pun penuh. Jadi tidak ada masalah. Untuk itu, untuk apa benda tu kita buat? Untuk orang faham tugasan kita dan orang tidak akan pijak kita. Jadi orang takkan nak berkata kuat buat kerja luar tapi kerja dalam tak siap. Takkan ada kata-kata seperti itu kerana kita dapat membuktikan kepada mereka bahawa kerja semuanya komplit, bahkan lebih daripada orang yang tidak buat seperti mana yang kita buat. Itu penting. Ustaz, kita nak tanya Ustaz sikit mengenai kadang-kadang ada ibu-ibu kita di luar sana memang minat mereka kemah rumah, hias rumah, memang minat orang perempuan ni. Tapi kadang-kadang bila kemah rumah, buat ni rumah nampak cantik dan sebagainya, tiba-tiba bila orang datang puji, rumah kau cantik sebagainya, datang pula rasa riak. Padahal benda itu minat. Pandangan Ustaz bagaimana kita nak membendung benda ni supaya minat kita tu tidak menjadi riak? Silakan. Itulah yang diajar oleh para ulama. Bila orang puji, hadza min fadli rabbi. Ini adalah ujian ataupun ada pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cakap macam tu je. Kalau orang cakap, cantiknya rumah, alhamdulillah, hadza min fadli rabbi. Alhamdulillah, hadza min fadli rabbi itu sudah memadai menghilangkan perasaan riak kita dalam hati. Maknanya kita kena cuba sedaya upaya. Bukan kita maknanya jangan kita terus terikut. Memang manusia, innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu ni akan sentiasa mengajak kepada benda yang tak baik. Faham tak? Jadi setiap kita akan diajak nafsu untuk buat benda tak baik. Sekarang ni syaitan, iblis semua kena ikat. Tapi kenapa ramai orang buat jahat? Orang dipanggil geng plastik hitam apa semua kan? Ada ke geng plastik hitam sekarang ni? Tambah boleh beli online apa kan? Jadi bayangkan geng plastik hitam mana datang tu iblis tu? Syaitan dah kena ikat. Macam mana boleh ada orang jahat? Nafsu. 11 bulan nafsu belajar dengan iblis macam mana nak jadi jahat. Nak suruh kita jadi jahat. Tu inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu akan ajak kita buat benda yang tak baik. Orang puji, kita dengar orang memuji kita. Kita mula akan bercakap. Bercakap tentang yang tak baik. Kita akan mula bercakap tentang benda-benda yang tak elok. Jadi ini yang kita kita mula buat benda yang tak elok itu. Dan akhirnya kita akan terlibat dan terjebak dengan takbur dan sombong. Sum'ah, kan, kita suka orang memuji. Akhirnya kita akan rosak. Itu sebabnya kita potong awal-awal lagi benda itu, rosak matikan perasaan yang tidak baik itu dengan apa? Dengan memuji Allah terus. Orang puji, Masya Allah hebatnya. Hadza min fadli rabbi. Allah bagi pinjam sekejap. Itu ayat yang paling bagus, insya-Allah. Mana kata apabila kita kena puji ni, ialah manusia mana tak suka kena puji. Tapi yang paling penting, kena kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sangat penting saya kira. Saya nak bacakan satu soalan lagi daripada WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada anak-anak yang bersikap merendah diri apabila berhadapan dengan orang luar. Tetapi bila dengan ibu bapa,
sentiasa menengking walaupun satu rumah tidak bertegur siapa. Mohon nasihat Ustaz bagaimana nak lembutkan hati anak yang keras. Mohon pandangan Ustaz. Jazakallahu khair. Faizal, Barcelona. Jadi soalan yang bagus Ustaz. Kadang-kadang ada anak-anak di luar sana yang dengan orang luar Allahu Akbar, akhlak masya-Allah. Tapi bila balik rumah dengan mak bapak pula masalah. Pendapat Ustaz bagaimana? Yalah, benda inilah ujian. Ya, manusia ini tak sama. Ada orang akan diuji dengan anak yang bermasalah. Ada orang akan diuji dengan mak bapak bermasalah. Jadi macam mana kita nak lembutkan hati mereka ini? Pertama, aktsiru minad doa. Banyakkan berdoa. Kita nak minta dengan siapa lagi dah tak tahu dah minta dengan siapa. Takkan nak minta tolong kadi kot. Kadi pun banyak kerja lain. Motivator banyak kerja lain yang kita buat. Sekarang ni kita dah ambil dia tip-tip daripada motivator, nasihat-nasihat daripada orang-orang yang hebat-hebat, pakar-pakar. Kita banyakkanlah berdoa pada Allah. Itu satu. Pertama. Nombor dua, tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, cubalah usaha. Dia bagi bukan saja kita banyakkan doa tanpa usaha. Usaha kena ada. Apa usahanya? Antaranya kita belajar macam mana nak pikat hati mereka. Satu. Nombor dua, kita cubalah baca ayat-ayat Quran. Ya, Quran kan inna hadzal Quran yahdi lillatihi aqwam. Dia penyebabkan orang jadi dapat hidayah. Kan? Ada syifaa'un likulli da'. Kan? Orang apa? Ubat kepada segala penyakit. Al-Quran. Jadi apa yang kita kena buat? Bacalah ayat-ayat tertentu. Macam guru-guru kita, antara Datuk Dr. Harundin, dia ada sebut kalau orang hati keras, anak keras, suami keras hati, siapa-siapa saja keras hati, bacalah surah Toha ayat 1 sampai 5. 1 sampai 5 bacakan pada air. Lepas tu bagi dia minum. Kalau katakan anak tu perasan macam ni air doa dia, masukkan dalam air dia, buka puasa kan, bubuh dalam air sirap ke, bagi dia minum. Dia bukan tahu air, selalunya air tawar ni putih gitu kan. Ni bubuh dalam air sirap. Payah sangat. Air sirap pun tak minum. Bubuh dalam nasi. Masak nasi tu, bubuh air tu. Nanti insya-Allah jangan pula bubuh mula-mula masa basuh beras tu, hilang pula air tu. Masa dah nak sukat nak masak tu, bubuh air. Toha ma anzalna alikal Quran dan syukur baca ayat tu. Kalau ikutkan Datuk Harundin, dia kata aja baca surah Al-Fatihah, kemudian selawat syifa, selawat pada Nabi SAW, selawat syifa, kemudian baca 3 kul, baca Toha ma anzalna alikal Quran dan syukur, ayat Toha ayat 1 sampai 5, tiup pada air. InsyaAllah. Tawakal pada Allah. Kemudian bagilah anak kita minum, suami kita minum. InsyaAllah lama-lama akan adalah perubahan itu. Tapi dalam masa yang sama kena ada usaha yang berterusan. Wallahu alam. Ustaz, bila kita sebutkan pasal tadi Ustaz kata bila orang kaya tak salah apa semua, kita tak salah untuk kaya dan sebagainya dan kita gunakan nikmat sebaiknya. Cuma Ustaz, kadang-kadang ada orang diberikan rezeki lebih tapi memilih untuk hidup dengan keadaan biasa. Adakah dia merendah diri ataupun kufur nikmat ke? Macam mana Ustaz? Silakan. Kalau dia ni ada rezeki lebih tapi dia bersederhana, tak apa. Dia jangan sampai kita gedekut. Jangan jadi syahid. Pernah Abu Sufyan, ya, isterinya pergi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, mengadu, ya Rasulullah, ni Abu Sufyan ni fa innahu rajulun syahih, dia ni kedekut ya Rasulullah. Tolonglah ya Rasulullah, macam mana ni aku nak ambil duit dia tak bagi, padahal Abu Sufyan kaya, ada duit. Ya, duit ada tapi dia kedekut. Dia ada sedikit kedekut. Tapi alhamdulillah dengan didikan Nabi Muhammad SAW itu berubah. Manusia akan berubah kan. Maka tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, sifat itu ya akhirnya mengubah daripada kedekut kepada pemurah. Dia mungkin kedekut dengan keluarga tetapi dia pemurah dengan orang fakir miskin bagi contoh. Jadi sebenarnya kita ini ada harta, ada nikmat, kita cuba guna sekadar yang mampu, yang digalakkan oleh Islam. Jangan sampai melampau sangat, membazir sangat, mentang-mentang kita kaya, membazir tak tentu pasal. Tak boleh. Nombor 2, membazir, bila sebut membazir ni tuan-tuan, kita belajar daripada PKP COVID-19. Belajarlah tuan-tuan dan puan. Lembaga Zakat Selangor, dia buat kajian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, bagus. Sekarang ni bila berlaku COVID-19 PKP ni, Pusat Zakat seluruh Malaysia buat kajian. Yang saya tahu, Lembaga Zakat Selangor buat kajian, Zakat Kedah buat kajian, Zakat Pulau Pinang buat kajian, semua pakat buat kajian negeri masing-masing. Saya tahu semua, Johor buat kajian. Kalau yang Lembaga Zakat Selangor, dia buat kajian macam mana tahu? Dia buat kajian 70% lebih kurang yang bekerja sendiri, simpanannya cukup 1 bulan je untuk tampung PKP ni. Maksudnya kalau tak kerja lah, sektor ekonomi tutup, dia orang sebulan je. Lepas tu memang kerajaan kena tanggung dia orang.
Tak ada duit, nak makan apa? Saya terlibat dengan bagi bantuan, ramai orang bagi, tak cukup lagi. Bagi tak cukup. Ustaz, tak boleh Ustaz. Yang motong rambut, sekarang tak boleh potong rambut lagi. Tak boleh buka kedai lagi, tak tahu nak buat apa. Nak buka bisnes, bukan ada modal nak buka bisnes. Tengok, 1 bulan je. Kalau yang kerja kerajaan macam saya, yang gaji jalan tiap-tiap bulan, 2 bulan. Tahan 2 bulan. Tahan 2 bulan. Duit simpanan dalam akaun. Lepas tu tak ada. Kena menunggulah gaji yang akan datang. Tuan-tuan perempuan, bayangkan belajar daripada menyimpan. Itu sebabnya penting menyimpan ni. Jangan kita ini bila ada nikmat, duit masuk banyak kan. Tiba-tiba kita boros tentu pasal beli tu beli ini tanpa fikir panjang, akhirnya kita yang akan nazak. Itu penting. Jadi jangan sampai kita terlalu boros. Banyakkan menyimpan. Yang kedua, jangan terlalu kedekut. Itu pun. Sebab apa? Bila kita banyak memberi, kita akan dimurahkan rezeki. Bila kita banyak membantu orang, Allah akan mudahkan rezeki kita. I'ti kullazi haqqin haqqah. Bagi setiap hak itu pada tempatnya. Insya-Allah kita akan jadi orang yang selamat. Wallahu a'lam. Itulah pesanan daripada Ustaz. Mana kata dalam kehidupan kita ni, gunakan kita punya kelebihan ataupun kebanyakan rezeki kita ni untuk tujuan yang sebetulnya dan diletakkan tempat yang betul. InsyaAllah. Saudara, sahabat penonton semua, kita di TV3 akan tamat di sini. Tapi jangan risau, kita ada lagi berbaki setengah jam di TV9 dengan masih lagi dengan tajuk kita Hikmah Merendah Diri. Jadi terus setia dengan rancangan Tanyalah Ustaz. Kita akan berhenti di sini, insya-Allah bertemu di TV9. Wallahu a'lam. Kembali kita lagi dalam Majlis Ilmu. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sahabat penonton semua, kita masih lagi dengan tajuk kita Hikmah Merendah Diri bersama dengan Al-Fadhil Profesor Madya Datuk Dr. Izzah Arif. Jadi teruskan bertanya soalan kepada kami. Sekiranya ada soalan boleh terus hubungi kita di talian 18881677 ataupun boleh WhatsApp kami di talian 011123364480 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan. Tanpa selengahkan masa, berbaki lagi setengah jam di TV9 ini, kita akan terus kepada soalan di Facebook daripada Riza Muslim. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah kita mahu menahan perasaan marah terhadap orang yang riak? Mohon pencerahan Ustaz biar tahu jangan keliru. Soalan yang bagus. Kadang-kadang orang riak ni kita geram dia rasa dia ni makin lama makin riak. Macam mana kita nak tahan marah tu Ustaz? Okey, pertama dia ada beberapa kaedah. Guru saya Profesor Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti, dia pesan kalimun nas hasba uqulihim. Berdasarkan hadis Nabi SAW, bercakap dengan orang mengikut dia punya tahap pemikiran dan tahap akal dia. Jadi bayangkan, katakanlah orang ni riak. Kalau kita boleh sabar, kita sabar dengan apa? Dengan doa. Allah mahdihi fa innahu la ya'lam. Ya Allah, bagilah hidayah pada orang ni, dia tak tahu ya Allah. Dalam hati, doa. Satu. Nombor dua, kalau nampakkan riak itu menyebabkan kepada kemudaratan kepada kita, sehingga membuka keaiban kita, sehingga membuka keaiban orang lain, apa yang dia kena buat? Tak lain dan tak bukan, dia kena menegur orang itu biar dia lebih hebat biar dia nampak hebat daripada orang yang riak tadi. Selalunya orang yang riak ni macam tung kosong. Dia tak ada apa pun. Duk campong pang, dia tak ada apa pun. Tapi bila dia bertemu dengan orang yang betul-betul, bukan tim kosong, tim penuh. Baru dia, rupanya aku ni tak ada apa punya. Dia yang dia senyap-senyap, relax, rupanya dia tu adalah sebenarnya orang yang berisi. Jadi oleh sebab itu jangan terlalu sombong. Kadang-kadang kita tak tahu siapa yang berada dekat depan mata kita. Pernah suatu ketika tuan-tuan dan puan, ni geng-geng muda saya lah dekat Putrajaya. Dia cerita dia ni polis, ya, tuan-tuan dan puan, polis. Bayangkan dia masa tu dia nak pergi sembahyang dekat salah satu tempat lah, dekat masjid dekat Subang dia kata. Kalau tak salah Subang. Jadi dia bawa motor tu sampai kereta polis sampai dekat satu masjid, dia masuk.
Dia nak sebelum nak sembahyang nak ambil wuduk, sebelum wuduk dia nak buang air. Masuk bilik air. Bila masuk bilik air, dia tengok ada seorang hamba Allah pakai t-shirt, pakai seluar jean apa tu, duk basuh bilik air. Duk basuh bilik air tu, bersih bilik air tu dekat tandas masjid. Dia pun masuk, dia kata, "Bang, minta maaf bang. Kau orang basuh kan?" Dia kata, "Bang, minta maaf bang, nak lalu boleh bang? Nak masuk bilik air." Masuk lalu, tak apa. Dia pun lalu, dia takut dah orang dah bersih kan, kita pijak-pijak kotor balik kan. Jadi dia pun masuk. Bila masuk dia buang air apa semua, dia keluar. Dia keluar, orang tu tak ada lah. Dia pun ambil wuduk apa semualah. Ambil wuduk dia keluar. Dia keluar tengok abang yang tadi yang duk bersihkan bilik air tadi berdiri sebelah kereta mewah yang harga dia lebih kurang 600,000. Bayangkan, rupanya orang yang basuh bilik air tu pemilik kereta tadi. Dia tengah panaskan kereta, dia tengah lap-lap kasut sebelum dia nak masuk dalam, kan basah sikit kan. Dia sebelum masuk kereta dia lap-lap kat luar tu, baru masuk kereta dia beredar. Terkejut. Kata, "Wah, orang kaya yang orang tak tahu siapa dia masuk kat dalam basuh." Nasib baik dia kata, "Nak mujur ni ustaz saya ni minta izin dengan dia." Kalau saya kata buat tak tahu gitu, Allah malulah. Kita tak ada apa-apa. Tapi tak buat. Tak ada hormat, tak ada minta maaf, nak lalu atau apa. Rupa-rupanya orang yang buat itu sebenarnya orang yang lebih hebat daripada kita, jauh pangkatnya tinggi daripada kita. Tapi dia boleh letakkan dia di tahap untuk mencuci tandas. Allahu akbar. Jadi kita nak sombong apa? Dengan makcik-makcik cleaner tu jangan sombong sangat. Doa dia orang itulah kadang-kadang menyebabkan Allah terima. Kita punya doa belum tentu lagi. Wallahu a'lam. Itulah, kadang-kadang dalam kehidupan kita ni ada kaedah-kaedah dia. Kalau orang tu tak tahu, kita doakan. Kalau kata orang tu meninggi diri, dia tak faham, kita pun boleh juga meninggi diri kalau dia membabitkan aib dan sebagainya. Jadi, saya nak ambil satu pemanggil bertuah kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebertalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hilman dan juga Dr. Izhar Muhammad Arif. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Datuk dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tuan Haji, teruskan dengan soalan. Ya, soalan saya begini, Datuk. Kadang-kadang kita ni kawan rapat kita lah. Kita masa kita susah sama-sama, Datuk. Kita biasa berkawan rapat dah, sahabat yang paling rapat dengan kita. Tapi apabila dia dah berjaya, dah kaya, Datuk, dia apa pun perubahan sikap dia begitu ketara sekali, Datuk. Soalan saya bagaimanalah kita nak menegur ataupun memberi nasihat kepada mereka ini, kerana mereka ini masa susah kawan rapat kita, tapi apabila dia dah senang, cara berjalan pun dah berubah, Datuk. Jadi itu bagaimana caralah untuk, soalan saya bagaimana cara untuk kita menegur atau memberi pandangan, pendapat supaya dia boleh bagaimana dia masa dia susah dulu bersama-sama dengan kita sekali, Datuk. Itu soalan saya, Datuk dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Omar atas soalan yang diberikan. Macam mana tu Ustaz? Dulu mungkin okey, bila dah naik pangkat sikit ke, berharta sikit ke, jalan dah lain. Silakan Ustaz. Okey, itulah sifat manusia. Manusia ni akan lupa asal usul apabila mereka mempunyai pangkat. Apabila mereka mempunyai mansab, apabila mereka mempunyai, orang kata apa, mempunyai harta yang banyak. Kadang-kadang bila dia dah berada di tahap yang sukses, dia akan kata seakan-akan dia tu lahir dalam keadaan begitu. Dia lupa yang dia asal orang kampung. Asal dia orang susah, asal dia duduk rumah setinggan, asal. Maksud dia lupa asal usulnya. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita baca dalam Al-Quran banyak menceritakan kamu daripada apa sebenarnya. Allah selalu cerita, ingat asal usul kamu. Min tin, daripada tanah. Tanah ni pula bukan tanah biasa, tin. Dia panggil tanah liat yang bau dia hamis. Siapa kita? Pangkat ni datang kemudian. Al-aslu Adam, asalnya kita tak ada apa-apa. Kita ni memang tidak bertanggungjawab, tidak ada tanggungjawab. Lahir-lahir kosong. Telanjang bulat kita ni. Tetapi dengan rezeki Allah, dengan nikmat Allah, Allah bagi kita mak bapa, Allah bagi kita pakaian, Allah bagi kita pendidikan, Allah bagi. Akhirnya kita berjaya. Jadi bila kita ni manusia yang jenis macam tu, macam mana kita nak tegur kawan-kawan kita? Itu fitrah. Fitrah akan ada. Nafsu akan mengajak kita untuk jadi sombong, untuk jadi angkuh, belagak apabila kita ada sesuatu. Tuan-tuan dan puan, tanggungjawab kita kepada apa yang Allah sebut dalam Quran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar.
ajak orang buat baik, tinggalkan kemungkaran. Saya kenal Hilman daripada awal. Sekarang dah sukses, dah berjaya dalam bisnes. Ya. Bisnes apa? Jual songkok. Dunia. Sampaikan Eropah pun pakai songkok Hilman. Kaya Hilman masa tu, man. InsyaAllah, amin. Datang pun luar biasa, man. Pakai kereta satu pintu je. Masuk ke atas, bukan masuk ke bawah. Nak kata kayanya Hilman masa tu. Tapi masa tu jalan tak tengok orang dah. Wala tamshi fil ardi maraha. Tu yang Allah kata, jangan jalan atas muka bumi dengan sombong, bongkak dengan apa yang kamu ada. Sebab Allah boleh ambil bila-bila masa. Kita kena tegur dia. Nak tegur dia macam mana? Nak tegur orang ni yang dah berjaya dan sukses, apa dia? Kita kena ingatkan kisah silam dia. Engkau ingat tak masa kita duduk? Allah. Kena ingat kan? Saya selalu ada ingat memperingati itu penting. Ingat tak zaman kita duduk dekat asrama dulu? Mula. Ingat tak masa zaman kita duduk rumah teres dulu? Ingat tak masa zaman kita duduk jadi rumah imam dulu? Semua kita akan ingat. Barulah semua akan ingat, dulu aku pernah susah. Bila kita ingatkan zaman silam dia, kita sebagai kawan yang boleh tegur ni, boleh cerita ni, insya-Allah dia akan kembali ke jalan yang benar. Wallahu alam. Baik, nasihat yang baik. Apabila kita jumpa kawan-kawan kita yang mungkin tersasar sikit, kita ingatkan kisah-kisah lama, insya-Allah. Sahabat penonton, mungkin kita nak berehat seketika. Biasakan diri dengan norma kehidupan yang baru. Dakwah biar tanyalah ustaz teruskan. Kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri kerana Allah, melainkan Allah akan mengangkat darjatnya. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu. Tanyalah Ustaz, titipan doa biar tahu jangan tiru. Kita masih lagi dengan tajuk kita, hikmah merendah diri, bersama dengan Profesor Madya Datuk Dr. Izhar Arif. Panjang Ustaz, minta maaf Ustaz. Banyak sangat salah sebut nama, insya-Allah. Kita nak teruskan dengan soalan daripada Facebook, daripada N Fauzi Mat Lokman. Assalamualaikum. Minggu Lailatul Qadar pada Da'i Hilman dan Prof Mia yang hebat dan luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kita nak manage sukses dan kekayaan yang Allah berikan dalam konteks merendah diri, dan jika sebaliknya pula berlaku, adakah konsep merendah diri masih diguna pakai? Mohon pencerahan Syekh. Wassalam, daripada Fauzi Lokman Subang Jaya. Soalannya simple dan mudah. Apabila kita diberikan kekayaan yang luar biasa dan sebagainya, bagaimana kita nak menguruskan kekayaan itu tanpa kita meninggi diri? Dan juga sekiranya sebaliknya, bagaimana pula Ustaz? Okey, sekarang ni macam mana kalau kita ada kekayaan, kita nak jadi orang yang tawaduk, orang tak meninggi diri. Pertama, kita cuba meletakkan yang kita ini berada sama dengan orang lain. Itu satu. Walaupun kita ada, kita jenis ada-ada, tetapi kita boleh hidup dengan orang yang tiada. Nampak tak? Orang yang tiada bukan orang matilah. Boleh hidup dengan orang yang tidak ada apa yang kita ada. Itu hebat. Dia kaya, boleh makan kat hotel 5 bintang tapi boleh lepak kedai mamak. Boleh lepak kedai Kak Timah. Boleh lepak kedai Kak Kia. Nampak dia lepak. Jadi benda ini akan menyebabkan orang ingat kita sampai bila-bila. Orang akan, dia tu dah lah kaya, orang yang ada pangkat besar, gaji besar tapi boleh lepak dengan kita lah. Nampak tak? Jadi itu cukup bagus. Maknanya kita boleh hidup bersama dengan dia orang. Yang kedua, infak dalam keadaan orang tidak tahu. Memberi dalam keadaan orang tidak tahu. Kecuali niat kita macam yang saya sebut daripada awal tadi. Niat dia nak mengajak orang untuk buat benda yang sama, nak mengajak orang bayar zakat, nak ajak orang untuk berwakaf. Itu bagus. Tapi sekarang ni kalau tak ada sebab nak tunjuk, buat apa? Kan nak tunjuk kat orang, nanti kita akan jadi riak. Jadi oleh sebab itu, baik kita memberi dalam keadaan orang tak tahu, yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Macam baru ni saya jumpa dengan kebetulan live online dalam Instagram saya dengan Fitri Yahya. Dia baru balik daripada Turki.
Dia kata dia ada satu kawasan, dia rakam program TV3. Bayangkan dekat satu kawasan tu, dia kata ada satu perkampungan orang susah. Tetapi ada seorang hamba Allah yang orang semua tak kenal. Satu hari dia bagi makan tak kurang daripada, orang kata apa, 1,000 orang makan. Tak kurang lah. Dia akan hantar makanan ni kepada orang kampung tu. Mana banyak lah. Dia ada sebut angka, tapi memang banyak angka tu. Tanpa minta balasan. Orang tak kenal siapa yang bagi makan ni. Allahu Akbar. Kawasan perumahan orang susah. Memang selalu datang makanan. Berabak-rabak datang. Maknanya, dia memberi tanpa orang tahu. Yang tahu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dia tak glamour dekat TV, tak glamour dekat surat khabar, tak glamour dekat laman sosial. Tetapi, dia glamour di sisi Allah dan para malaikat. Allahu Akbar. Itu penting. Kalau kita boleh buat benda tu. Jadi, kalau kita kaya, kita gunakanlah nikmat itu sebaik-baik mungkin pada tempat yang betul. Tapi kalau kita sebaliknya, apa maksud sebaliknya tu? Sebaliknya maksudnya dia tidak ada apa-apa. Tapi dia nak tunjuk yang dia ada apa-apa. Itu orang yang rugi. Orang yang rugi, dia ni tak ada tetapi buat macam dia ada. Akhirnya dia akan terjebak dengan benda yang musibah. Terjebak dengan hutang piutang. Terjebak dengan kesusahan. Dengan penghinaan. Kenapa? Sebab dia tak ada. Contoh, dia ni tak mampu. Dia mampu pakai kereta kecil. Tapi dia nak menunjuk dekat orang, saya ada kereta besar, dia beli kereta besar tanpa fikir panjang dan akhirnya, tuan-tuan dan puan, dia terjebak dengan hutang. Bila terjebak dengan hutang, hidup dia jadi tertekan. Bila hidup tertekan, dia akan buat macam-macam dosa sehingga boleh boleh membawa kepada maksiat ataupun jenayah. Wa'iyazbillah. Jadi itu sebabnya hidup biar tahu sejauh mana kita punya kemampuan. Wallahu a'lam. Baik. Bila dengar kisah yang Ustaz ceritakan tadi ini, motivasi untuk kita semua boleh ada kekayaan dan juga kita dapat sampaikan kekayaan itu kepada orang yang memerlukan. Saya nak bacakan satu soalan lagi daripada Facebook, daripada Nur Rizal. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Senang sentiasa sihat selalu dan tak lupa pada kru yang bekerjasama. Terima kasih saya ucapkan. Semoga diberkati dan dijauhkan daripada virus. Amin. Amin. Alamin. Soalannya, orang yang suka merendah diri dan tidak suka bergaul, adakah orang itu dikira berdosa atau disebut sombong dengan Allah? Alhamdulillah, terima kasih. Soalan yang bagus, Ustaz. Bila mana orang tu, ada setengah orang dia memang dia tak suka bergaul dan dia juga merendah diri, tak suka bercakap dan sebagainya. Adakah ini dikira sebagai sombong atau bagaimana, Ustaz? Kita sepatutnya kita ni kena baik sangka, husnuzan dengan manusia. Ya, kita ni pantang tengok orang tu diam, kita kata sombonglah dia ni. Padahal orang ni bukan sombong tetapi memang perangai dia pendiam. Dia ni orang dia pendiam, tak banyak bercakap. Itu sebenarnya tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian, kita kena faham karakter orang. Ada orang dia ni banyak bercakap. Belum kita tanya, dia jawab. Itu hebat tu. Ada juga orang macam tu. Jadi sekarang ni cubalah kita baik sangka dengan orang. Kita tengok orang tu, kena positif dulu. Ya, setiap orang itu baik. Sehinggalah terdapat bukti yang dia itu sebaliknya. Makna asal orang tu memang baik. Kita kata orang tu baik, insyaAllah. Tapi kalau dah ada bukti-bukti, zahir daripadanya, kelakuan yang tidak baik, barulah kita kena berhati-hati dan memberi nasihat, ambil langkah memberi nasihat atau kita meninggalkan orang itu agar kita tidak termasuk daripada orang yang melakukan perkara yang tidak baik kepada orang yang menyakiti hatinya. Wallahu a'lam. Jadi saya teringatlah pesanan Ustaz awal tadi, dia kata apa? Senyum itu pun satu benda yang baik, Ustaz, sedekah yang merendahkan diri kita. Ustaz, kita sebenarnya dah sampai kepada penghujung rancangan. Mungkin Ustaz boleh simpulkan apakah yang kita bincangkan mengenai hikmah merendah diri ini? Silakan. Baik, apa yang saya boleh katakan dalam perbincangan hari ini, ingat bahawa segala nikmat yang Allah bagi hanya sementara. Apa yang kita ada bukan akan sampai bila-bila. Ia akan jadi milik orang suatu ketika. Siapa? Anak-anak kita. Keluarga kita, adik-beradik kita. Sebab kita bila mati tak bawa kecuali amal soleh kita. Tidak balik, kita tak akan masuk dalam kubur kecuali kita bawa segala sedekah-sedekah jariah yang kita buat. Dan doa anak-anak yang soleh dan solehah. Itu yang kita akan bawa. Yang lain semua kita akan tinggal. Jadi ingat,
apa yang kita ada, apa yang kita milik hanya sementara. Allah boleh ambil bila-bila masa sahaja. Sahabat saya sihat walafiat, tidak ada masalah, main sport, main golf, main badminton, main macam-macam. Tetapi nak bagi tahu disebabkan orang kata apa? Disebabkan dah sampai ajal dia, Allah ambil umur. Allah ambil umur. Tengah main badminton boleh meninggal dunia. Tengah main futsal meninggal dunia. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama menjadikan hidup kita ini sebagai jalan untuk kita mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara benda yang saya nak kongsikan juga, macam mana kita nak jadi orang yang tawadhu', orang yang merendah diri, orang yang tidak menyombong diri. Pertama, iqbal 'ala nas wal istima' lahum li hadithihim. Sentiasa suka mendengar apa orang yang nak luah. Orang datang meluahkan perasaan, orang datang bercakap kat kita, dengar. Selagi mana ia tidak melibatkan orang lain. Faham tak? Maksudnya jangan mengumpat. Mengumpat jangan sekali. Namam. Jangan mengumpat, jangan orang kata apa, suka bercerita tentang orang. Tak payah. Cerita tentang orang tak payah dengar. Benda tu merugikan kita. Silap bulan kita masuk neraka sebab benda tu je. Jadi nak jadi orang baik, kena sentiasa mendengar dan bercerita hal orang. Kita tak boleh nak suruh orang dengar cakap kita je. Kita pun kena dengar. Nombor 2, al-ihtimam bin nas. Kena ihtimam, kena tahu apa situasi orang hari ni. Sebab kita hari ni dalam musim PKP, musim COVID ni, jangan suka bercakap benda-benda yang boleh menyentuh perasaan orang-orang lain. Kita duk cakap kata alah, duduk rumah lah, tak payahlah buka sektor kewangan ni, buat apa lagi, kita boleh duduk rumah. Kita cakap tu boleh, kita cakap bagus. Nampak bijak kan? Rupanya tak bijak. Sebab apa? Kita bercakap tu sebab kita ni penjawat awam, gaji masuk bulan-bulan. Ada syarikat yang bagi gaji tetap. Bagaimana orang yang makan hari, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang? Bila tak ada semua ni, tidakkah ia akan memberi impak yang tidak baik kepada ekonomi mereka? Jadi kena ingat, jadi benda tu kena orang kata apa? Ihtimam bin nas, kena faham situasi orang masa tu. Nombor 3, karah jangan mengangkat diri sehingga menyebabkan orang tidak selesa. Jangan sekali-kali kita mengangkat diri sampai orang lain tak selesa, tu tak boleh agaklah. Kita jumpa orang angkat, tak pasal-pasal kita menunjuk apa yang kita ada, kecuali benda itu ada keperluan. Wa illa fala, kalau tidak tak payah. Cukup cantik apabila Islam ajar kita benda-benda ini, dan semoga kita ini termasuk daripada orang yang sentiasa melakukan kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Dan yang paling penting, apa yang kita ada adalah milik Allah sepenuhnya. Hari ini kita milik dan mungkin esok bukan lagi milik kita. Wallahu a'lam bisawab. Itulah, kadang-kadang bila terdengar kesimpulan Ustaz ni, teringat lagu Robani, mana milik kita. Malah nak nyanyi Ustaz, sebab dah akhir. Ustaz, boleh tak Ustaz bacakan sedikit doa sikit Ustaz? Silakan. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna mahbuban fi qulubil mu'minina wal mu'minat. Fabashshirna bil ghina ila 120 hasanah. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Inna wa minkum khatabal ya karim. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz dan juga sahabat penonton kita yang sudi untuk melihat rancangan Tanya Ustaz pada awal sehingga akhir. Cuma esok kita ada topik yang sangat menarik, iaitu pilih teman ke syurga bersama dengan sahabat saya Da'i Hadari dan juga Ustaz Muhammad Abdullah. Ni pun idola saya juga ni. Jadi insya-Allah sahabat penonton semua jangan lupa untuk saksikan esok Tanyalah Ustaz. Cuma saya dan juga Al-Fadhil Ustaz mohon ampun dan maaf sekiranya terkasar bahasa terlebih bicara. Yang baik semua pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu pada diri kami sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.